Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada Sir Syarul dan rakan-rakan yang lain. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan dapatan daripada tugasan yang bertajuk isu pemerdagangan manusia. Pembentangan ini bakal dimulakan dengan mentakrifkan apakah itu pemerdagangan manusia. Baiklah, pemerdagangan manusia boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk perhambaan tetapi pada masa kini. Perhambaan pula bermaksud sistem sosial ekonomi di mana manusia tertentu seperti hamba, budak ataupun abdi yang telah dirampas dan dinafikan hak dan dipaksa bekerja. Hamba ditahan bukanlah di atas kerelaan mereka sendiri, tetapi mereka telah pun ditangkap dan dijual sebelum ataupun selepas mereka lahir. Mereka yang ditahan ini telah dinafikan hak untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan gaji dan hak untuk memilih ataupun keluar. Isu pemerdagangan manusia ini kini tidak lagi asing di seantero dunia kerana ia telah menjadi satu isu yang semakin serius dengan anggaran 2.5 juta manusia daripada 127 negara telah pun diperdagangkan. Pada kebiasaannya, jenayah pemerdagangan manusia ini telah pun merentasi sempadan dan mangsa yang terlibat biasanya tidak diberi sebarang pilihan dan tidak dapat melaporkan penderitaan mereka kepada orang lain. Isu pemerdagangan manusia berlaku ekoran daripada permintaan terhadap tenaga buruh, perlipatan seksual, jeratan hutang dan kemiskinan yang tinggi di beberapa negara, antaranya negara seperti Indonesia, China, India, Bangladesh dan banyak lain. Pemerdagangan manusia ini bukan sahaja berlaku di negara-negara mundur tetapi juga berlaku di negara-negara maju. Memang tidak dapat dinafikan lagi, pemerdagangan manusia ini merupakan satu peristiwa yang menakutkan dan tidak dapat dilupakan bagi mereka yang terlibat, sama ada mereka ataupun keluarganya. Antara golongan-golongan yang sering dilibatkan dalam isu pemerdagangan manusia ini adalah golongan kanak-kanak, golongan wanita dan golongan pemuda. Mereka telah dijanjikan habuan dan pekerjaan di negara luar, tetapi hakikatnya ketika tiba di negara itu, mereka telah pun dipaksa untuk bekerja di bawah tekanan yang tinggi, tetapi gaji yang mereka dapat tidak setimpal dengan kerja yang mereka telah lakukan. Namun kerana tetap desakan mereka untuk mendapatkan penghasilan dan mata pencarian buat keluarga, mereka tetap meneruskan pekerjaan yang telah mereka lakukan di negara orang. Isu ini telah lama berlaku di negara Malaysia juga, dan Malaysia juga merupakan negara salah satu daripada negara tujuan yang sebelumnya telah pun menjadi negara transit. Kita sendiri dapat lihat antaranya pekerja-pekerja kontraktor di pembangunan, orang-orang gaji, amah daripada negara luar. Terdapat pelbagai punca, faktor dan kesan atas daripada isu ini, dan perkara ini akan diuraikan dengan lebih lanjut lagi oleh ahli kumpulan saya yang seterusnya. Terdapat pelbagai punca yang mendorong kepada berlakunya aktiviti perdagangan manusia di negara kita ini. Punca yang pertama adalah disebabkan oleh permintaan tenaga buruh yang tinggi. Secara amnya, peluang pekerjaan di Malaysia terdiri daripada pelbagai sektor dan sangat meluas, terutamanya dalam sektor perkilangan dan juga pembinaan. Namun demikian, majoriti masyarakat kita tidak memandang pekerjaan yang membawa kepada pendapatan yang rendah oleh kerana kos sara hidup yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. Tambahan pula, kebanyakan masyarakat merupakan graduan-graduan ijazah dan juga mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Oleh yang demikian, sudah pastinya mereka tidak mahu bekerja di bawah sektor bawahan kerana mereka merasa sektor itu tidak setanding dengan latar belakang pendidikan yang mereka ada. Apabila rakyat Malaysia menolak peluang pekerjaan yang ditawarkan dalam sektor pembinaan dan pengkilangan maupun sektor-sektor lain, hal ini secara tidak langsung telah menjurus kepada berlakunya peningkatan aktiviti perdagangan manusia di Malaysia. Hal ini berlaku kerana para majikan terpaksa merekrut warga negara lain untuk bekerja dalam sektor perkilangan dan juga pembinaan kerana sektor-sektor ini memerlukan banyak tenaga kerja kerana ia melibatkan kerja-kerja yang berat dan melibatkan fizikal. Punca yang kedua adalah disebabkan oleh kurang peluang pekerjaan di negara jiran. Hal ini menyebabkan warga negara asing ataupun luar bertekad untuk melakukan penghijrahan ataupun migrasi negara Malaysia. Disebabkan oleh tekad yang begitu tinggi yang ada dalam diri mereka, mereka sanggup memiliki sedikit-sedikit tidak berlesen untuk merentasi sempadan negara kita demi mendapatkan peluang pekerjaan. Walaupun hakikatnya mereka mengetahui apa yang mereka lakukan itu adalah salah di sisi undang-undang. Walau bagaimanapun, kehadiran mereka sebagai buruh kasar di negara kita dalam sektor pembinaan dan pengkilangan telah banyak membantu sektor-sektor ini untuk berkembang dengan pesat dan majunya. Punca yang ketiga berlaku disebabkan
disebabkan oleh penguatkuasaan undang-undang yang lemah di negara kita. Undang-undang yang tidak ketat maupun lemah menyebabkan masyarakat menjadi tidak serius dan mula bersikap sambil lewat dengan situasi yang sedang berlaku. Oleh yang demikian, kerajaan perlulah memainkan peranan mereka sebagai pihak berkuasa kerana mereka mempunyai veto mereka sendiri untuk memperbaiki keadaan-keadaan seperti ini agar masalah seperti ini tidak berlarutan. Oleh yang demikian, contoh yang baik harus ditunjukkan daripada pihak berkuasa itu sendiri. Namun demikian, apa yang terjadi dan realiti pada masa kini adalah pihak berkuasa tersebut yang berkompromi dengan para sindiket-sindiket ini sehingga menyebabkan berlakunya ataupun hadirnya warga-warga negara luar yang dapat melintasi sempadan kita tanpa sebarang dokumen yang sah ataupun apa-apa lesen yang sah. Faktor-faktor berlakunya pengundangan manusia di Malaysia terdapat 4. Yang pertama adalah kewujudan jurang pendapatan di negara-negara jiran seperti negara Indonesia, negara Kemboja dan negara Vietnam. Masyarakat asing mempunyai taraf hidup yang rendah di negara-negara asalnya. Disebabkan ini, mereka sanggup untuk datang ke Malaysia untuk mencari rezeki demi untuk mengubahkan taraf hidup yang lebih selesa. Secara tidak langsung, mempunyai segelintir pihak yang mempunyai peluang untuk menaburkan dan janji-janji manis demi menarik mereka datang ke Malaysia untuk bekerja. Dan implikasinya adalah mereka dipaksa untuk menjadi buruh kasar dan pekerja seks. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang berkembang maju di Malaysia. Malaysia berkembang maju dari segi sektor penswastaan, pembinaan dan perkilangan. Dan tidak ramai rakyat tempatan ingin bekerja dan berkhidmat di negara sendirinya kerana gajinya rendah. Di sinilah masyarakat asing mempunyai peluang untuk datang ke Malaysia supaya dapat bekerja di negara Malaysia demi kehidupan yang selesa. Yang ketiga adalah individu yang bersikap materialistik. Individu yang bersikap materialistik, mereka lebih mementingkan diri sendiri berbandingkan kebajikan masyarakat asing. Biar kita ambil contoh, pekerja-pekerja ataupun ejen-ejen yang bersikap materialistik, mereka sanggup mengeksploitasi mangsa-mangsa demi mengawutkan keuntungan yang lumayan dengan tidak membayar gaji upah kepada pekerja asing. Dan akhirnya adalah faktor pihak berkuasa yang bersikap sambil lewat. Pihak yang bersikap sambil lewat dapat dilihat dari segi mereka tidak memberi kerjasama yang sepenuhnya dalam menangani masalah pemberangan manusia. Biar kita ambil contoh, pihak yang bersikap sambil lewat, mereka sanggup menerima rasuah dan salah guna kuasa dalam menangani masalah pemberangan manusia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Hishwari Nandakumar. Sekarang saya akan bentang tentang kesan pemerdagangan manusia. Pemerdagangan manusia ini membawa banyak kesan negatif terhadap rakyat sesebuah negara. Kesan-kesan negatif ini boleh dibahagikan kepada dua aspek, iaitu kesan dari aspek semangat nasionalisme dan patriotisme dan seterusnya kesan dari aspek pembinaan negara dan bangsa. Dari aspek semangat nasionalisme dan patriotisme, pemerdagangan manusia ini boleh menjejaskan kesihatan rakyat Malaysia. Hal ini kerana majoriti mangsa pemerdagangan manusia ini mempunyai atau menghidapi penyakit-penyakit bahaya seperti kelamin, hepatitis dan TB. Apabila penyakit-penyakit ini dibawa kepada Malaysia dari luar negara, rakyat-rakyat Malaysia terdedah kepada penyakit-penyakit ini. Jika penularan penyakit-penyakit bahaya seperti ini tidak dikawal dan ia berlangsung, rakyat-rakyat Malaysia terpaksa berhijrah ke negara lain demi menjaga keselamatan diri dan keselamatan keluarganya. Hal ini akan menyebabkan rakyat-rakyat merasa malu terhadap terhadap negara mereka, dan ini akan turut menjejaskan dan menghakiskan semangat patriotisme rakyat Malaysia terhadap negaranya. Seterusnya, pemerdagangan manusia ini juga memberi kesan yang banyak terhadap ekonomi sesebuah negara. Contohnya, kerajaan Malaysia terpaksa mengetepikan sebahagian wang untuk membantu membanteraskan kes-kes pemerdagangan manusia di Malaysia. Apabila kes-kes pemerdagangan manusia ini menelan belajar yang banyak, ini akan memberi impak yang besar terhadap ekonomi negara. Hal ini juga turut menghakis semangat patriotisme rakyat-rakyat Malaysia kerana mereka terpaksa bekerja sedaya upaya untuk menyelamatkan ekonomi Malaysia daripada mundur. Dari aspek pembinaan negara dan bangsa pula, ia akan memberi kesan yang negatif terhadap kedaulatan negara bagi jangka masa yang panjang kerana isu pemerdagangan manusia ini akan menjejaskan imej negara. Rakyat pula akan mulai mempertikaikan kredibiliti pemimpin dalam menguruskan isu pemerdagangan manusia, di mana kepercayaan mereka terhadap pemerintahan dan undang-undang negara akan semakin kurang.
Hal ini akan menjejaskan proses pembinaan negara dan bangsa kerana kekurangan sokongan masyarakat Malaysia. Akhir sekali, isu pemerdagangan manusia ini boleh mengancam keselamatan dan keamanan sesebuah negara. Hal ini kerana warga asing yang diperdagangkan ke Malaysia ini melakukan pelbagai jenayah seperti pecah rumah, sindiket dadah dan seterusnya rompakan. Peningkatan dalam jumlah jenayah ini boleh mengancam keselamatan rakyat, terutamanya golongan wanita dan kanak-kanak yang selalunya menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Situasi ini telah meragut hak kebahagiaan dan keselamatan rakyat Malaysia dan ia menjejaskan usaha pembentukan negara bangsa yang aman dan damai. Assalamualaikum, saya Aisyah. Jadi kita telah pun sampai kepada pengakhiran video ini di mana kita dapat simpulkan bahawa isu pemerdagangan manusia merupakan isu yang serius sebenarnya di negara kita. Kita telah lihat apakah punca, apakah faktor yang menyebabkan isu ini berlaku di Malaysia. Dan kita juga dapat melihat apakah kesan-kesan negatif isu ini terhadap rakyat Malaysia dari segi sifat nasionalisme, sifat patriotisme dan juga dari segi aspek pembangunan negara. Jika tidak dihentikan dan kadar segera, kemungkinan besar isu ini akan membawa lebih banyak kesan negatif terhadap rakyat Malaysia. Oleh itu, kita semua perlu bekerjasama dan berganding bahu untuk menyelesaikan masalah ini dengan kadar yang segera. Antara langkah yang boleh dilakukan ialah pihak berkuasa dan pihak kerajaan perlu mengetatkan undang-undang yang sedia ada dan menjatuhkan hukuman terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam isu ini, tidak kira pangkat dan tidak kira umur. Sebagai rakyat biasa, kita perlu menzahirkan sifat patriotisme yang ada dalam diri kita dengan cara menyokong usaha-usaha pihak kerajaan dalam menyelesaikan masalah ini. Sekian, itu sahaja daripada